harta sepencarian. Tapi harta sepencarian tidak semudah-mudahnya kita menyatakan bahawa isteri wajib akan dapat 50%. Tak begitu. Sebab harta sepencariannya harta yang kita perolehi dalam tempoh perkahwinan dan ianya ditentukan oleh mahkamah, bukan ditentukan oleh kita sendiri. Kita hanya boleh bagi formula, cuma nak katakan betapa tepatnya mereka dapat, tidaklah dikatakan betul-betul bila mana mati seorang, separuh tu terus akan dapat kepada isteri sebagai harta sepencarian. Maka kita perlu jelas tentang isu harta sepencarian dan sebagainya. Ada juga isu yang mengatakan bahawa kalau seseorang mendapat harta pusaka, macam contohnya Minah ni dapat harta pusaka, kemudian dikahwin dengan Mamat. Minah ada harta pusaka, contohnya 5 ekar tanah. Kemudian dia berkahwin dengan Mamat dan kemudian Minah ni mati. Maka Mamat tak boleh tuntut harta apa yang Minah dapat daripada harta pusaka dia. Ini juga salah satu stigma yang salah yang telah diberikan oleh setengah manusia yang tidak mengerti bahawa bila mana Minah ni mati, 5 ekar tanah yang dia dapat daripada harta mak bapak dia tu tetap disebut sebagai harta Minah dan disebut sebagai harta pusaka. Maka Mamat ni akan layak juga menuntut harta pusaka daripada Minah. Kalaulah Minah tu ada anak, maka Mamat akan dapat 1/4. Kalaulah Minah tidak ada anak, maka Mamat akan dapat separuh daripada harta Minah. Dan begitulah juga azrimati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Mamat ni dapat harta pusaka semasa dia belum kahwin dengan Minah, kemudian dia mati, dia dah mati, Minah pun tetap akan dapat harta walaupun daripada pusaka Mamat yang Mamat terima daripada kedua orang tuanya itu. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, biar tahu, jangan dok tahu bila mana isu pembahagian pusaka, agar kita tidak menjadi seseorang yang melampaui batasan pengetahuan kita dan kita buat-buat tahu. Itu satu masalah yang cukup besar. Baik, itu kedua. Yang ketiga, hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak sentuh sikit tentang isu bila mana seseorang suami mati. Contohnya, ni isu yang panas ni. Suami mati, akhirnya dia kata apa pembelanjaan isteri. Isteri nak pakai duit apa? Nak pakai dalam beg duit dia tak boleh, nak dalam pen tak boleh sebab dikatakan harta pusaka. Ya betul. Bila mana mati seseorang, apa yang dia tinggalkan itu adalah harta pusaka dia. Apa yang ditinggalkan itu adalah harta pusaka, walaupun 10 sen, 1 sen dan sebagainya, harta pusaka, maka jangan mudah-mudah digunakan. Namun Islam tidak menzalimi kepada umat Islam. Islam tidak menzalimi, syarak tidak menzalimi. Kita boleh gunakan dengan kadar tertentu, tapi syarat mesti bercatat, syaratnya mesti diketahui oleh ahli waris untuk kita elakkan berlakunya pengambilan harta dengan cara berleluasa tanpa tahu ini harta pusaka ataupun tidak.